kita dalam relax lama ni pukul 12. Pukul 12 tak waktu. K kompleks untuk orang yang histeria. Orang yang histeria tu, kalau kita suka gelombang otak dia, kan yang doktor letak kiri, letak kanan tu, kalau sempat lah. Macam mana caranya pandai kan? Letak kiri, letak kanan. Orang histeria. Kita akan dapat kiraan 31 pitaran sesak. Mata dia orang tengok. Itunya kalau histeria budak perempuan kecil-kecil dia utak 4 orang, perempuan, jambut dan utak. Badan besar, stone cold, apa ni gerok, pegang, melambung. Histeria sekolah kita berlaku histeria pada 2-3 tahun 3 tahun yang sudah ke 4 tahun 5 tahun yang sudah. Dia orang balik daripada program di Bukit Cahaya tu, balik, kemudian dia orang ada ambil ataupun buat perkara yang tak elok di sana. Lepas tu bila balik sini, berhenti kat depan surau ni, menjerit satu bas. Program Bulan Sabit Hijau, Bulan Sabit apa tu. Lepas tu lagi satu di program di Jugra. Di Jugra balik pun dia kena. Jadi kalau awak pergi ke hutan-hutan, pergi ke mana, kena jaga dua mulut dan kemaluan awak. Jadi mulut jangan cakap yang bukan-bukan. Kemudian jangan buang air rata-rata. Buang air di tempat yang disediakan. Tak ada sediakan tempat tu sendiri. Memang tak ada hutan tu, tanah sawam kan. Jadi buat sendiri tanah sawam. Kemudian kutip dia. Kita nak berniaga di hutan. Jangan suka-suka buang air. Kemudian jangan buang air di kawasan yang bertakung. Kawasan air bertakung jangan buang air. Dan kemudian jangan tempat-tempat yang redup-redup, buah pokok, pedu-pedu pokok tu, jangan buang air. Kalau nak buang air tanya, tengok Adinda Water siapa semua buang air situ. Kadang yang perempuan kita tu ada kan, perempuan kadang-kadang dia datang bulan, jangan buang rata-rata, simpan bawa balik. Ataupun kita balut, kita balut baru kita buang. Jangan baling-baling macam tu je, sangkut-sangkut kat pokok hanya. Balut elok-elok, kalau boleh elok-eloknya basuh, basuh, kemudian kita lipat elok-elok, kita buang tempat yang sepatutnya. Kalau tak ada pun kita beri lubang tanam. Tak payahlah pasak batu nisan. Kenapa pula ada batu kecil dua-dua banyak sangat. Okey, itu adab dalam hutan. Dalam hutan kita nampak hutan, tapi kondominium, banglo penuh dalam hutan tu. Awak tak nampak saja. Kita nampak hutan. Hutan tu sebenarnya pokok yang besar tu banglo. Kalau nampak kondominium dengan lift dia semua cukup. Awak nampak pokok besar aja, tapi bila awak nampak pandangan mata batin, sebenarnya itu kondo. Beratus-ratus, beribu-ribu jin duduk di situ. Okey, K kompleks. Kemudian gelombang beta sekitar 14 ke 21. Itu gelombang beta. Gelombang beta ni ketika awak bercakap dalam keadaan sedar, beta. Macam sekarang ni. Kita cerita tentang mak kita, abah kita, bapak kita kan, kita je. Beta. Makku, bapak aku, atuk aku, jiran aku ni je ada. Saya ni je ada. Betul tak? Betul tak? Makku kan, bapak aku kan, ada lagi. Beta. Gelombang beta, gelombang diraja. Ini kita sedar. Gelombang beta. Tahap kesedaran masa tu kita bahagian tindakan dan kita berada dalam outer conscious level, kesedaran luaran. Jadi kita nampak lalu lawa baju dia. Kita nampak sana panas, tak ada hujan kan? Kita nampak sekarang dulu. Okey, kita berada di dalam gelombang alfa. Gelombang alfa 7 ke 14. 7 ke 14 gelombang alfa. Yang tadi kita masuk tadi. Jadi kalau awak tengok gelombang alfa, mata awak akan jadi putih. Mata putih akan lebih besar daripada mata hitam. Ketika itu awak berada dalam gelombang alfa. Dan awak berada semi sleep, separuh tidur, inner conscious, kesedaran dalam mind. Bila awak nak masuk ke gelombang alfa, senang saja. Jelingkan mata ke atas, pandang ke atas awak pejam mata, jeling ke atas 20 darjah. Ambil jangka sudut tu, letakkan 20 darjah. 20 darjah. Asal putih je punya mata tu, dia lah. Kalau kita tengok cermin tak nampak muka kita, dia lah. Bila buka cermin kan, kita tengok, itulah gelombang alfa. Gelombang alfa ni otak kanan kita aktif, terus activate otak kanan. Bila otak kanan ni dia kreatif, dia intuisi. Jadi apa yang nak berlaku, insya-Allah Tuhan akan bagi tahu kita. Apa barang hilang kita nak cari mana, intuisi. Gelombang lain ni dia otak kiri. 1 campur 1 2, 2 campur 1 2 juga. 3 otak kiri. Sains, matematik,
sejarah itu otak kiri. Otak kanan ni dia saja kita nak cipta lagu, nak cipta saja, nak hantar SMS, nak tulis apa. Itu kita otak kanan. Kalau awak nak senang je, nak tulis SMS apa? Dia link kata. Idea datang. Apa khabar? Pekabor. P-E-K-A-B-O. Pekabor. Dia tulis bake ni. B-E-K. Bake. Kebor bake. Kebor. Bake. Yang dia tanya tu orang sebelah dia. Dia jawab tu orang sebelah dia. Dia sebut nama-nama dia. Pendek-pendek je Okey. Ini outer conscious level. Bila gelombang alpha, inner conscious level. Bila gelombang theta ni, deep inner conscious level. Ini kalau kita tengok orang yoga, yoga duduk dalam atas air batu, atas air batu dia boleh duduk dan dia boleh pegang api, tangan dia tak luka, dan dia boleh toreh tangan dia, darah tak keluar. Jadi sebab dia deep inner conscious level. Ini bukan ajaib. Kulit kita ni, kalau kita tengok ajaib kan, kulit kita kita ajaib. Kita mandi, air tak masuk dalam badan Kalau kita mandi, air masuk dalam badan, tak boleh keluar daripada bilik air sebab pintu kecil kan. Jadi Tuhan jadikan kulit kita ni cukup ajaib. Nanti awak pergi masuk YouTube tengok keajaiban kulit. Ajaibnya kulit kita ajaibnya kulit kita. Tuhan jadikan sungguh ajaib. Kemudian kita, kalau gelombang delta ni kita tidur. Kita dah tak sedar apa. Okey, kalau gelombang delta ni usia kita 0.5 hingga 4 tahun. Jadi budak yang usia 0.5 bulan hingga ke 4 tahun ni dia kira nak tidur je. Jadi kalau tengok kawan awak tu kejar-kejar nak tidur, itu usia dia berapa? Maksimum 4 tahun. Duduk je. Tak lama air pun meleleh. Nak membentuk delta yang subur. Kalau umur 4 ke 7 tahun ni gelombang theta. Dia dah kurang tidur tapi dia banyak berangan. Sama adik-adik kita 4 ke 7 tahun tu. Dia boleh sembang tuan-tuan ni. Kau pergi sini, potong sini, boleh begini. Berjam-jam adik awak kan. Kadang-kadang awak bersama, apa maksudnya? Aku masuk lah. Adik dia kata akak ni potong steam lah dia. Kita kan, adik kita yang umur 4 ke 7 tahun tu dia cukup kreatif. Dia boleh bawa kereta ni boleh terbang. Masuk air pun boleh. Masuk air. Dia jumpa Doraemon, dia jumpa kreatif kan. Kemudian usia 7 ke 14 tahun ini kreatif yang tidak membina, kreatif yang untuk diri sendiri. Kreatif yang membina sendiri 7 ke 14 ni, gelombang alpha. Gelombang alpha ni kreatif yang membina. Jadi kita patutnya pada usia 7 ke 14 tahun cukup kreatif. Kalau kita tengok adik-adik cukup kreatif. Dia pergi pagar tak buka, so dia lompat tembok. Kreatif kan. Dia nak pergi tengok cikgu tunggu pagar, dia panjat tembok. Kreatif dia. Ada baru ni saya sembang dengan fikir baru, bukan fikir lama fikir baru. Fikir baru tu kata dia ke budak petang. Dia naik tadi. Fikir kata dia kata satu hari tu dia nampak budak tengah panjat pagar, 2-3 orang. Dia kata ada satu orang budak cacat. Budak tu cacat tangan. Dia tengah panjat pagar. Jadi budak cacat tak ramai, dia seorang je kan. Jadi esoknya dia panggil. Dia kata, semalam kamu panjat pagar je. Dia mula-mula tak mengaku, lama-lama dia mengaku. Dia kata kamu ni dah lah cacat, panjat pagar pula. Jadi kita geli hati pun ada orang cacat. Jadi terkial-kial kawan yang sempurna tu cepatlah naik cepat. Ni dia cacat, jadi terkial-kial dia. Kesian pun ada, geli hati pun ada. Jadi bila datang tu dia nak lagi laju, dia nak lompat kan. Jadi dia kesian. Jadi dia basuh sikit lagi budak. Jadi itu yang kan kita. Budak yang cacat tapi dia nak berkawan dengan budak yang normal, tapi dia ikut yang tak elok. Jadi bukanlah kita nak menghina kecacatan tu tu. Kan? Okey. Gelombang alpha ni kita nak sekali lah gelombang alpha. Sekarang kita akan buat lagi sekali. Itu saya kata hanya pelajar-pelajar yang bermotivasi tinggi sahaja datang. Kalau pelajar-pelajar yang berduit banyak pergi semalam ke sekolah Syamuddin, bawa RM190. Semalam kan? Siapa ada pergi? Ada pergi? Tak ada? Pergilah. Duit banyak-banyak buat apa? Bapak awak belanja RM2 je sehari. Awak belanja banyak kan? Kita akan pergi lepas ni
Kita akan pergi sekali lagi. Kita akan pergi sekali lagi. Boleh ya? Pelan-pelan ya? Boleh tak? Kena rehat. Sekali lagi, lepas itu kita rehat. Sampai balik ya. Rehat betul-betul. Kita akan pergi sekali lagi, lebih kurang 3 ke 5 minit. Kita buat ni 3-5 minit. 5 minit je. Lepas tu kita naik 20 minit, setengah jam. Last kali kita buat 1,5 jam. 1,5 jam kita balik rumah, tolong mak kita masak. Tapi bukan secara fizikal, secara mental. Kata nampak senduk terangkat, kuali dunia. Hantu raya mana pula ni. Okey, kita akan buat latihan sekarang ni. Kita akan buat macam tadi. Kali ni kita masukkan sikit. 3, 2, 1. Lepas tu kita pergi tepi pantai. Kita pergi tepi pantai, mandi-mandi. Nanti kita balik. Boleh? Bang, buka lah beg tu. Tak ada siapa nak ambil. La ilaha illallah. Tuan macam nak lelaki gunung. Nak lelaki gunung. Nanti saya panggil JPA, kita buat flying fox. Daripada bangunan yang baru ni, yang tinggi kita terjun ke padang. Nanti insyaAllah mungkin T40 nanti kita buat. Kita panggil ataupun kita pergi ke JPA 3, kita terjun actually. InsyaAllah kita ke bahagian tu boleh juga. Okay. Kita akan buat list sekali Music ada kat mana ya? Tak apalah, kita buat tanpa muzik dulu ya. Pasang komputer. Okey, kita akan tanpa muzik dulu ya. Buat latihan macam tadi, kemudian kita tambah sikit lepas kita rehat. Okey ya? Boleh ya? Duduk dengan selesa. Okey, tarik nafas dalam-dalam perlahan-lahan. Hembus nafas perlahan-lahan. Relax. Tarik nafas dalam-dalam perlahan-lahan. Hembus nafas perlahan-lahan. Relax. Pejamkan mata. Tutup mata. Tarik nafas dalam-dalam perlahan-lahan. Hembus nafas perlahan-lahan. Relax. Pejamkan mata. Tarik nafas dalam-dalam perlahan-lahan. Sewaktu menghembuskannya, sebutkan dalam hati dan bayangkan nombor 3 kali. 3. Relax. Anda sekarang berada di tahap 3, tahap yang merehatkan fizikal anda. Jangan lakukan apa-apa, rehatkan seluruh anggota badan. Tarik nafas dan hembus nafas dalam-dalam perlahan-lahan. Relax. Tarik nafas dalam-dalam perlahan-lahan. Sewaktu menghembuskannya, sebutkan dalam hati dan bayangkan nombor 2 3 kali. 2. Relax. Anda sekarang berada di tahap 2, tahap yang merehatkan fizikal dan mental anda. Jangan lakukan apa-apa, rehatkan seluruh anggota badan. Jangan fikirkan apa-apa, kosongkan pemikiran. Tarik nafas dan hembus nafas dalam-dalam perlahan-lahan. Relax. Tarik nafas dalam-dalam perlahan-lahan. Sewaktu menghembuskannya, sebutkan dalam hati dan bayangkan nombor 1 3 kali. 1. Relax. Anda sekarang berada di tahap 1, tahap yang merehatkan fizikal dan mental anda. Jangan lakukan apa-apa, rehatkan seluruh anggota badan. Jangan fikirkan apa-apa, kosongkan pemikiran. Tarik nafas dan hembus nafas dalam-dalam perlahan-lahan. Relax. Ingatkan dalam hati sekiranya berlaku satu perkara kecemasan yang memerlukan anda membuka mata, maka anda akan buka mata dengan rasa sihat dan segar seperti sedia kala. Relax. Tarik nafas dan hembus nafas dalam-dalam perlahan-lahan.
Relax, relax. Relax, relax. Ingatkan diri anda, sekiranya berlaku satu perkara kecemasan, anda akan buka mata dengan rasa sihat dan segar seperti sedia kala. Relax, relax. Relax, relax. Ingatkan kembali, bayangkan kembali pengalaman lama sewaktu anda berada di satu tempat yang merehatkan. Bayangkan kembali, ingatkan kembali pengalaman lama sewaktu anda berada di satu tempat yang merehatkan, sama ada secara bersendirian, bersama teman-teman ataupun keluarga. Ingatkan kembali, bayangkan kembali, mainkan kembali pengalaman lama itu seolah-olah anda berada di sana sekarang. Mungkin anda berada di tepi pantai ataupun di kaki bukit, di puncak gunung, taman-taman bunga, ataupun ke mana saja yang anda pernah pergi dan beristirahat dan segar sewaktu berada di sana. Ingatkan kembali, mainkan kembali, bayangkan kembali pengalaman lama itu seolah-olah anda berada di sana sekarang. Apakah pemandangan yang ada di sana sekarang? Jika anda berada di tepi pantai, ombak memukul pantai, putih bersihnya pasir pantai, burung-burung berterbangan,